warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anak-anak. Bertemu lagi kita di siaran Bahasa Melayu di Gahayu Bahasaku. Okey, cikgu sentiasa mendoakan agar anda berada dalam keadaan sihat sejahtera dan terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini cikgu ingin melakukan sedikit ulang kaji tentang format SPM, KSSM untuk menjawab soalan penyuntingan dengan menggunakan teknik petik. Okay? Mungkin anak-anak pernah makan buah betik, memang pernah makan buah betik dan merasai kenikmatan buah tersebut. Sedapnya buah betik kerana mengandungi pelbagai khasiat, terutamanya baik untuk penghadaman kita. Okey, jadi apa itu teknik petik? Jom bersama-sama dengan cikgu. Okey, kita kena mengetahui apa itu soalan penyuntingan. Soalan penyuntingan ini merupakan soalan yang ketiga dalam format baharu SPM KSSM. Anda akan diberikan petikan teks antara 50 hingga 80 patah perkataan dan bahan boleh terdiri daripada pelbagai teks sama ada tunggal ataupun bersambung, dan bahan juga boleh terdiri daripada teks pelbagai seperti dialog, iklan atau kad ucapan. Jumlah markah pula tidak tetap, bergantung kepada soalan. Jadi di setiap bahagian soalan itu, di bahagian akhir itu akan diberikan soalan, lepas soalan itu akan diberikan jumlah markah yang tertera. Jadi apa yang perlu anda buat adalah berdasarkan markah itulah yang perlu anda cari kesalahan yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, apa itu betik? Betik merupakan makanan, ya betul, makanan sejenis buah-buahan tropika yang kita mudah dapati di pasaran dan harganya juga berpatutan. Buah betik juga merupakan buah yang sedap dan juga enak untuk didapati dimakan, terutama pada waktu musim panas, dan betik ini juga baik untuk penghadaman kita. Jadi mari kita lihat bagaimana menggunakan akronim betik ini untuk menjawab soalan penyuntingan. Jom bersama-sama dengan cikgu. Anak-anak, inilah makna betik, iaitu cikgu ambil untuk B. Untuk B merupakan akronim bagi kesalahan tanda baca, dan untuk E merupakan kesalahan ejaan, dan untuk T merupakan kesalahan tata bahasa, dan untuk I kesalahan imbuhan, dan seterusnya kesalahan kata ataupun juga boleh kita katakan kesalahan istilah. Jadi daripada kesalahan tanda baca, kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, kesalahan imbuhan dan juga kesalahan kata, inilah yang cikgu ambil untuk membentuk akronim betik. Jadi bagi soalan penyuntingan, anak-anak perlu mencari kesalahan berdasarkan betik, iaitu tanda baca, ejaan, tata bahasa, imbuhan dan juga kesalahan kata ataupun istilah. Walau bagaimanapun, tidak kesemua unsur ini akan ada dalam kesalahan yang diberikan kepada anda. Contohnya tanda bacaan ini jarang ada, namun tidak mustahil ada. Jadi anak-anak perlu mengetahui bahawa aspek-aspek ini merupakan kesalahan yang lazimnya ada dalam petikan yang diberikan kepada anda. Okey anak-anak, kita mulakan dengan B, iaitu kesalahan tanda baca yang melibatkan lazimnya kesalahan tanda sempang. Tanda sempang yang digunakan sebagai kata ganda haruslah mempunyai tanda sempang apabila menggunakan kata ganda seperti kata ganda penuh, meja-meja, ataupun kata ganda berentak, saudara mara, ipar duai. Jadi apabila kita melihat kata ganda itu tidak diletakkan tanda sempang, bermaksud
hal ini termasuklah dalam kesalahan tanda baca. Seterusnya, kesalahan tanda baca juga berlaku apabila antara ke dengan angka perlu diletakkan tanda sepang, dan jika tidak ada tanda sepang bermakna berlakulah kesalahan di situ. Seterusnya, tanda sempang juga digunakan untuk merujuk angka antara angka yang merujuk tahun dengan akhiran an. Contohnya tahun 90-an. 90 dan tanda sempang an. Jadi jika ada angka yang merujuk tahun dan ada akhiran an tanpa ada tanda sempang bermakna ada kesilapan di situ dan anak-anak perlu tanda kesilapan tersebut. Seterusnya, tanda sempang juga digunakan antara huruf kecil dengan huruf besar, iaitu huruf besar untuk merujuk Tuhan atau kata nama khas. Contohnya hamba-Mu, rahmatnya, ataupun kata khas iaitu Pro Barat dan Pan Asia. Jadi hamba-Mu merujuk kepada konsep ketuhanan. Jadi perlu ada tanda sempang di sini. Begitu juga dengan rahmatnya merujuk kepada konsep ketuhanan. Manakala Pro Barat dan juga Pan Asia merujuk kepada kata nama khas. Jadi perlulah ada tanda sempang di situ. Jadi jika anak-anak dapati dalam teks yang anak-anak baca tiba-tiba tidak ada tanda sempang bagi 3 perkara yang cikgu nyatakan di sini, maka itulah kesalahan yang perlu anak-anak betulkan. Seterusnya kita beralih pula kepada E. Dalam akronim betik tadi, untuk kesalahan yang kedua iaitu E. E ini merupakan kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan. Yang pertama kita boleh dapat lihat antara huruf kecil dan huruf besar. Kita perlu tahu yang mana satu kata nama khas, yang mana satu kata nama am. Jika kata nama am, mestilah huruf kecil. Jadi sekiranya kata nama am itu ditulis dalam huruf besar, bermaksud terdapat kesalahan ejaan di situ. Begitu juga dengan rukun negara, merupakan kata nama khas tetapi ditulis dalam huruf kecil, jadi berlakulah kesilapan juga di situ. Kemudian kita juga melihat kesalahan ejaan daripada perkataan yang perlu dirapatkan dan juga yang perlu dijarakkan. Kalau tengok di sini, penguat kuasa ini merupakan kata majmuk. Kata majmuk bebas yang perlu kita jarakkan dan tidak boleh dirapatkan. Yang boleh dirapatkan apabila menerima apitan. Sebarang apitan barulah perkataan itu boleh dirapatkan. Dalam konteks ini, penguat kuasa ini hanya menerima awalan sahaja, jadi tidak perlu dirapatkan. Dan dikumpul pula merujuk kepada dikumpul perlu dirapatkan kerana dikumpul di sini berfungsi sebagai imbuhan di, bukannya kata sendi nama. Sekiranya di ini berfungsi sebagai kata nama, barulah kita perlu letakkan jarak di situ. Kita juga lihat kesalahan ejaan dari segi perkataan pinjaman, iaitu pinjaman daripada bahasa Inggeris dan juga Arab. Jadi bila kita meminjam daripada bahasa Inggeris ataupun Arab, akan berlaku perubahan. Perubahan ejaan dari segi untuk membezakan kata pinjaman tersebut. Contohnya daripada perkataan bahasa Inggeris commission dan akan menjadi commission, tetapi kita tidak menggunakan sengawan sh di situ. Kemudian kita lihat pinjaman daripada bahasa Arab iaitu biadab. Perubahan antara P dan juga B serta ejaan redha dalam bahasa Arab, dieja dalam bahasa Melayu merupakan reda. Dan juga terdapat kesalahan dari segi pola keselarasan vokal. Pola keselarasan vokal, contohnya ejaan pamiran. Pamiran, bukan kita sebut pameran. Jadi kita perlulah mengeja seperti mana yang kita sebut, iaitu pameran, bukan pamiran. Kita juga dapat lihat contohnya calon. Kita menyebut perkataan calon, jadi perlu dieja calon, iaitu O bukannya U.
Jadi pola keselarasan vokal ini perlulah kita eja berdasarkan perkataan yang kita sebut ikut keselarasan vokal yang terdapat dalam bahasa Melayu. Jadi saya harap anak-anak faham konsep kesalahan ejaan itu. Cuba lihat dari huruf kecil dan huruf besar, jarak dan rapat, perkataan pinjaman dan juga pola keselarasan vokal. Seterusnya kita akan pergi kepada huruf T yang merujuk kesalahan tata bahasa. Dan kesalahan tata bahasa ini merupakan satu kesalahan yang luas kerana aspek tata bahasa ini merangkumi banyak aspek. Jadi cikgu cuba terangkan yang kesalahan yang lazim ada dalam soalan penyuntingan. Yang pertama yang melibatkan hukum DM, iaitu perkara yang diterangkan mesti mendahului penerang. Contohnya, sos ini merupakan perkara yang diterangkan dan sos itu, cili ini menerangkan tentang sos itu. Sos itu sos apa? Sos cili, sos tomato, sos tiram. Kemudian bas mini. Mini maksud dia kecil. Jadi bas ini menerangkan tentang bas yang kecil, bukannya bas yang besar dan panjang ataupun bas 2 tingkat. Begitu juga contohnya restoran Zilla. Kita menerangkan perkara yang diterangkan merupakan restoran dan restoran itu merupakan milik siapa. Selain daripada hukum DM, terdapat juga kesalahan dari penggunaan kata jamak, iaitu contoh mereka-mereka, semua kereta-kereta, para pelajar. Apabila perkataan itu mengalami maksud jamak ataupun membawa maksud jamak, jadi perkataan itu tidak perlu digandakan lagi. Jadi kita dapat lihat mereka, kita perlu tulis mereka, semua kereta ataupun kereta-kereta, dan para pelajar hanya perlu menjadi para pelajar sahaja. Kita lihat kesalahan tata bahasa yang berikutnya yang melibatkan kata penguat. Contoh, paling indah sekali. Apabila ada penggunaan kata penguat paling, jadi paling jadi sekali tidak perlu wujud kerana paling merupakan darjah yang paling tinggi dalam kata penguat. Jadi sekali tidak perlu hadir bersama-sama dengan perkataan paling. Begitu juga sekiranya ada penggunaan ter dalam ayat tersebut, ayat itu juga akan menjadi salah kerana tertinggi merupakan darjah yang paling tinggi, jadi tidak perlu diikuti dengan perkataan sekali. Jadi kita boleh tulis tinggi sekali atau tertinggi. Jadi lihatlah kata penguat ini, lazimnya soalan berbentuk kata penguat selalu juga ditanya dalam soalan penyuntingan. Berikutnya yang melibatkan penggunaan kata hubung yang salah. Contoh, Sally sedang tidur bila saya tiba di rumahnya. Penggunaan bila, bila ini lazim ataupun selalunya salah digunakan oleh anak-anak. Kamu harus ingat bahawa bila ini merupakan kata tanya. Jadi, kata tanya tidak boleh wujud dalam ayat penyata, melainkan kalau ayat ini merupakan ayat tanya. Jadi, bila di sini merupakan kata hubung apabila yang sering kamu singkatkan dalam konteks ini. Jadi, silalah berhati-hati apabila menggunakan perkataan bila sama ada merujuk untuk kata tanya, ayat tanya ataupun merujuk kepada kata hubung. Seterusnya, ayat yang menggunakan kata hubung, adiknya rajin kecuali kakaknya pemalas. Jadi untuk menunjukkan perbezaan, kita tidak akan menggunakan kata hubung kecuali, sebaliknya tetapi. Dan jika ada ayat yang menunjukkan kepada kita pemilihan antara A dan B, antara
IPTA dan IPTB. Jadi kita tidak boleh menggunakan dan, kerana dan ini merupakan kata hubung yang merujuk kepada sesuatu yang sama, yang setara. Ali dan Abu ke kedai. Maksud dia kedua-dua pihak itu pergi ke kedai. Okey, tapi kalau dalam konteks ayat yang merujuk kepada pemilihan antara A dan B, nak sokong pasukan England ataupun nak sokong pasukan Belanda. Okey, contohlah. Okey, jadi kita perlu menggunakan kata hubung atau. Okey, jadi anak-anak perlu ada pengetahuan tentang kata hubung dan juga pengetahuan tentang kata penguat untuk menjawab soalan penyuntingan ini. Seterusnya, kita sambung kesalahan tata bahasa yang berikutnya yang melibatkan kata bilangan. Okay, contoh, sekolah itu telah menjalankan berbagai aktiviti semasa minggu bulan kemerdekaan. Okay, beribu peniaga tidak dapat berniaga akibat pandemik dan setengah remaja suka membuang masa di pasar raya. Jadi anak-anak perlu mengenal pasti bahawa kata bilangan yang kita gunakan, yang digunakan dalam petikan haruslah betul. Okay, contoh berbagai. Berbagai merujuk kepada jamak, merujuk kepada banyak. Jadi kita perlu gandakan berbagai ini menjadi berbagai-bagai, barulah maksud dia akan menjadi merujuk kepada banyak aktiviti yang dilakukan. Kemudian beribu juga sama konsepnya, okey, untuk merujuk kepada banyak. Jadi kita guna beribu-ribu. Dan setengah. Okay, setengah juga tidak ada setengah. Maksud dia kalau setengah itu daripada orang ada kepala sampai pusat separuh, pusat ke kaki separuh. Okay, jadi tidak ada penggunaan perkataan setengah bagi merujuk kepada bilangan. Sebaliknya kita hanya gunakan setengah-setengah ataupun sesetengah. Okay, ini merupakan kesalahan tata bahasa yang melibatkan kata bilangan yang perlu anda tahu. Okay, tidak semestinya ini, ada lagi kata bilangan yang lain. Okay, contohnya ramai, banyak, yang perlu anda ketahui supaya anda dapat kenal pasti kesalahan tersebut jika ada dalam petikan yang diberikan kepada anda. Seterusnya, kita sambung kesalahan tata bahasa yang berikutnya yang melibatkan kata bilangan. Okay, contoh, sekolah itu telah menjalankan berbagai aktiviti semasa minggu bulan kemerdekaan. Okay, beribu peniaga tidak dapat berniaga akibat pandemik dan setengah remaja suka membuang masa di pasar raya. Jadi, anak-anak perlu mengenal pasti bahawa kata bilangan yang kita gunakan, yang digunakan dalam petikan haruslah betul. Okey, contoh berbagai. Berbagai merujuk kepada jamak, merujuk kepada banyak. Jadi kita perlu gandakan berbagai ini menjadi berbagai-bagai, barulah maksud dia akan menjadi merujuk kepada banyak aktiviti yang dilakukan. Kemudian beribu juga sama konsepnya, okey, untuk merujuk kepada banyak. Jadi kita guna beribu-ribu. Dan setengah. Okey, setengah juga tidak ada setengah. Maksud dia kalau setengah itu daripada orang ada kepala sampai pusat separuh, pusat ke kaki separuh. Okey, jadi tidak ada penggunaan perkataan setengah bagi merujuk kepada bilangan. Sebaliknya kita hanya gunakan setengah-setengah ataupun sesetengah. Okay, ini merupakan kesalahan tata bahasa yang melibatkan kata bilangan yang perlu anda tahu. Okay, tidak semestinya ini, ada lagi kata bilangan yang lain. Okay, contohnya ramai, banyak, yang perlu anda ketahui supaya anda dapat kenal pasti kesalahan tersebut jika ada dalam petikan yang diberikan kepada anda. Okey anak-anak, kita pergi kepada kesalahan tata bahasa yang berikutnya yang melibatkan kata sendi. Sebagai contoh, kata sendi dari, daripada, di, pada, ke, kepada, terhadap. Baiklah, untuk contoh ayat, cikgu telah berikan 4 ayat iaitu Azli telah berpindah daripada sekolah ini bulan lalu.
Ayat yang kedua, saya itu diperbuat dari getah asli. Dan yang ketiga, saya selalu pergi ke ibu kota di hari Minggu. Dan ayat keempat, saya dilahirkan di Kedah. Okey, jadi kita lihat mengapa daripada di sini salah, kerana ayat ini merujuk kepada tempat. Okey, jadi kata sendi yang digunakan untuk menunjukkan tempat merupakan kata sendi dari. Okey, daripada digunakan untuk merujuk kepada unsur perbandingan, merujuk kepada asal usul kejadian ataupun merujuk kepada unsur mujarad. Okey, jadi tidak sesuai kita gunakan kata sendi daripada di sini. Sebaliknya, ayat kedua merujuk kepada asal kejadian tayar itu, iaitu yang berasal daripada getah. Jadi, perlulah kita gunakan kata sendi daripada. Manakala bagi ayat yang ketiga, ayat ini lazim ditulis dengan salah oleh kadang-kadang oleh murid-murid sendiri. Malahan kadang-kala kita lihat juga kesalahan di media-media massa, media-media cetak, untuk mereka yang tidak prihatin dengan penggunaan di. Ayat ketiga merujuk kepada masa, hari, pada hari, masa, jadi kita perlu menggunakan kata sendi pada, bukan kata sendi di. Manakala ayat keempat, di sini di berfungsi sebagai kata sendi nama, bukan sebagai imbuhan. Bermakna apabila di berfungsi sebagai kata sendi nama, bermakna penulisannya haruslah dijarakkan, bukannya didekatkan, seperti mana di itu berfungsi sebagai imbuhan. Ya anak-anak, jadi cikgu harap penggunaan kata sendi ini anak-anak dapat kuasai agar anak-anak dapat mengenal pasti sekiranya terdapat kesalahan kata sendi yang digunakan dalam petikan yang diberikan kelak. Kita teruskan dengan kesalahan tata bahasa yang berikutnya, iaitu yang melibatkan kata kerja transitif. Umumnya kita mengetahui bahawa kata kerja transitif merupakan kata kerja yang boleh dipasifkan. Jadi apabila boleh dipasifkan, bermakna lazimnya kata kerja itu akan mengalami imbuhan awalan. Contohnya awalan me, ataupun akan menerima apitan menkan, menai. Jadi jika kita lihat dalam ayat itu terdapat kata kerja dan kita dapat melihat sama ada ayat itu boleh dipasifkan atau tidak boleh dipasifkan, bermakna kalau ayat itu boleh dipasifkan bermaksud kata kerjanya merupakan kata kerja transitif, jadi imbuhannya kata kerjanya perlulah diberikan imbuhan yang bersesuaian dengan ayat yang diberikan. Bagi kesalahan yang melibatkan ayat pasif orang pertama, orang kedua dan orang ketiga, seperti mana ayat yang telah saya senaraikan di sini, bermakna jika kita lihat ayat pembetulan bagi ayat yang pertama, cerpen itu telah saya karang, kita lihat dalam konteks ayat pasif orang pertama dan juga ayat pasif orang kedua, kata ganti nama, selepas kata ganti nama, selepas kata ganti nama, kita harus letakkan kata kerja. Kata kerja yang tidak mengalami sebarang pengimbuhan. Jadi bergantung kepada konteks ayat yang diberikan kepada kamu. Jadi kau buat ini, kata ganti nama diri kau merupakan singkatan daripada engkau, jadi kita perlu rapatkan dengan kata kerjanya. Bila melibatkan singkatan kata ganti nama, kita perlu rapatkan singkatan kata ganti nama itu dengan perbuatan yang mengikutnya. Manakala bagi konteks ayat yang ketiga, bagi konteks ayat yang ketiga, kita dapat lihat bahawa perlu ada imbuhan bagi kata kerja dan diikuti oleh dan seterusnya kepada subjeknya. Jadi kita perlu kenal pasti sama ada sekiranya ayat yang diberikan itu merupakan ayat pasif, pastikan dia memenuhi syarat kriteria ayat pasif orang pertama, ayat pasif orang kedua dan ayat pasif orang ketiga dari segi binaan ayat tersebut. Untuk ayat pasif orang pertama dan ayat pasif orang kedua, binaannya sama dan bagi ayat orang ketiga berbeza dari segi imbuhan dan juga ada penambahan kata sendi
oleh. Dan kesalahan ini juga, kesalahan tata bahasa yang melibatkan kata kerja transitif dan juga ayat pasif, lazimnya ditanya dalam peperiksaan. Okay, kerana anak-anak mungkin tidak mahir ataupun kadang-kadang anak-anak tidak kurang cakna dengan kesalahan yang melibatkan kata kerja transitif dan juga ayat pasif ini. Okey, sekarang ini kita beralih kepada kesalahan imbuhan iaitu untuk I. Okey, proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kata dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Okey, jadi kita ada awalan, contoh awalan seperti peng, ber, men. Okey, kita ada juga akhiran seperti an, in, ad, kan. Okay, dan apitan seperti ke-an, di-kan, men-kan dan juga kita ada sisipan iaitu sisipan el, er dan juga em. Okay, inilah merupakan yang membentuk imbuhan. Okay, membentuk imbuhan yang apabila kita rangkaikan dengan perkataan kata dasar akan menerbitkan makna yang berbeza, okay, fungsi yang berbeza. Okay. Baik, kita lihat kesalahan imbuhan. Okay, contoh kesalahan, walaupun pasukan mereka kalah, mereka tetap bermain dengan penuh semangat sukan. Okay, jadi kita dapat lihat di sini perkataan sukan ini tidak mengalami imbuhan. Okay, jadi bila tidak mengalami imbuhan, maksud atau fungsinya telah seolah-olah tidak berfungsi di sini bagi ayat yang menggunakan perkataan sukan. Okay, kita lihat ayat yang kedua. Penduduk kampung Permai sedang bergotong royong untuk memperlebarkan jalan. Ayat yang ketiga, ibu bapa pandai menyediakan masakan tradisional yang sedap. Dan yang keempat, kawasan yang berbahaya itu telah diletakkan papan tanda. Anda nanti sewaktu anda menjawab, anda hanya perlu jawab macam ini sahaja dan anda tidak perlu menyalin soalan yang diberikan. Okey, jadi semangat sukan di sini kita akan lihat sukan di sini merupakan satu perkataan kata dasar yang tidak diberikan imbuhan. Jadi bila tidak diberikan imbuhan, maksud dia tidak jelas atau tidak kesampaian kepada kita sebagai pembaca. Okey, jadi apabila kita letakkan apitan ke-an, barulah ayat ini membawa maksud perihal sukan itu kepada kita. Seterusnya kedua, memperlebarkan. Okey, untuk imbuhan kita tidak boleh meletakkan akhiran kan kerana memper di sini dah merujuk kepada maksud sesuatu yang usaha untuk melebarkan sesuatu perkara atau dalam konteks ini melebarkan jalan. Jadi kita tidak boleh meletakkan apitan kan di situ. Okey, cukup hanya awalan memper sahaja. Okey, bagi nombor 3, masakan. Okey, akhiran kan di sini salah kerana maksud ayat itu berubah. Okey, dalam konteks ini masakan ini bukan merujuk kepada kata kerja. Sebaliknya masakan di sini merujuk kepada kata nama. Jadi akhiran yang tepat merupakan akhiran an untuk merujuk kepada masakan, iaitu jenis masakan yang terdapat, jenis masakan yang dimasak oleh ibu. Dan juga untuk nombor 4, imbuhan mer tidak ada dalam bahasa Melayu. Jadi jika kita dapat lihat masih terdapat lagi kesalahan imbuhan, penggunaan imbuhan mer di papan-papan tanda. Okey, jadi anda sebagai orang yang belajar bahasa perlulah membetulkan kesalahan tersebut sekiranya anda merupakan orang yang berkuasa kelak. Okey, jadi tiada imbuhan mer dalam bahasa Melayu. Sebaliknya yang ada hanyalah imbuhan ber. Okey, untuk bahaya ini kita perlu gunakan berbahaya. Okey, inilah kesalahan-kesalahan imbuhan yang sering ada dan memang kesalahan imbuhan ini merupakan kesalahan yang sering ditanya dalam soalan penyuntingan.
Seterusnya kita pergi kepada kesalahan yang terakhir, iaitu kesalahan K untuk akronim bagi kata K. Okey, kesalahan kata atau istilah ini bermaksud kesalahan penggunaan kata, iaitu penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak ayat ataupun situasi. Contoh ayat, biskut itu telah lembek akibat dibiarkan di meja. Yang kedua, keseluruhan penduduk kampung itu akan bergotong royong apabila tiba musim membajak padi. Dan yang ketiga, anggota pasukan bomba telah memadamkan api yang sedang mara. Okey, jadi bila kita lihat di dalam contoh ayat yang cikgu berikan ini, kita dapati ada perkataan yang tidak kena. Okey, seolah-olah perkataan itu sebenarnya hampir ataupun kamu rasa betul lah perkataan itu, kenapa salah pula? Sebenarnya terdapat perkataan lain ataupun kata lain ataupun istilah lain yang sesuai digunakan untuk merujuk kepada situasi yang dinyatakan. Contoh, bagi ayat yang pertama, biskut. Okey, biskut lazimnya kita tidak mengatakan lembek, walaupun sebenarnya memang dia agak lembek apabila kita menggigitnya kerana sudah tidak rangup akibat kita biarkannya di meja. Kalau orang utara kata masuk angin. Masuk angin keluar asap. Okey, jadi dalam konteks ini perkataan yang sesuai untuk menggantikan lembek ialah lemau untuk istilah sesuatu biskut, sesuatu biskut raya ke, biskut kering ke yang telah mengalami proses masuk angin. Okey, masuk angin ataupun telah dibiarkan lama di udara biasa akan menyebabkan biskut itu mengalami perubahan dari segi struktur. Okey, jadi perkataan yang sesuai merupakan perkataan lemau. Jadi ayat yang kedua, musim membajak. Kalau membajak, membajak merujuk kepada situasi sawah padi itu sedang menggunakan mesin untuk membajak sawah itu, dan membajak ini merupakan proses sebelum kita menanam padi. Okey, jadi tidak sesuai lah apabila ada perkataan padi di sini, bermaksud perkataan membajak itu tidak sesuai digunakan kerana membajak ini merujuk kepada kawasan sawah yang kosong yang telah kita ambil padinya. Okey, yang telah kita tuai padinya. Okey, kita tuai padinya bermaksud sawah padi itu akan kosong dan hanya ada tunggul-tunggul dan juga jerami. Jadi kita akan bajak sawah tersebut untuk proses penanaman padi berikutnya. Jadi tidak sesuai lah perkataan membajak di sini. Okey, perkataan yang sesuai ialah menuai padi kerana ada perkataan padi di sini. Jadi kita menuai padi, bukan membajak padi. Seterusnya ayat yang ketiga, api yang sedang mara. Okey, api itu mara, maksudnya api itu boleh bersifat ke hadapan. Okey, jadi dalam konteks ayat ini istilahnya Sarah. Okey, jadi anggota bomba telah memadamkan api yang sedang marak. Okey, maksudnya api itu besar. Okey, besar, jadi pihak bomba telah berusaha untuk memadamkan api yang marak, bukan api yang marak. Okey, jadi ini contoh kesalahan kata yang juga lazim ditanya dalam soalan penyuntingan. Okey, jadi cikgu telah menerangkan kepada kamu akronim betik, okey, yang boleh kamu gunakan sewaktu menjawab soalan penyuntingan. Okey, lepas ini kita cuba lihat bagaimana hendak mengaplikasikan akronim betik ini dalam soalan penyuntingan. Okey, ini merupakan contoh. Okey, contoh soalan penyuntingan yang akan diberikan kepada anda, iaitu ini merupakan dua petikan yang berbeza. Okey, apa-apa pun anak-anak tolonglah baca arahan yang diberikan. Kata kamu juga serbu tanpa helmet. Okey, serbu tanpa helmet. Jangan serbu tanpa helmet. Okey, takut-takut mendapat kecederaan yang lain. Jadi
Dalam konteks ini, arahan yang diberikan dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa, manakala dalam petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Jadi, anda perlu tahu bahawa anda akan diberikan 2 bahan, iaitu petikan 1 dan juga petikan 2, dan juga berapa kesalahan yang terdapat dalam setiap petikan yang diberikan. Okey, jadi cikgu mohon agar kamu tolonglah baca arahan yang diberikan. Okey, tolonglah baca arahan yang diberikan bagi mana-mana sahaja soalan yang dikemukakan. Tidak kiralah soalan kertas 1 ataupun kertas 2, daripada soalan 1 hinggalah soalan 9 bagi kertas 2, tolong baca arahan dengan teliti. Okey, bagi mengelakkan kamu menghadapi masalah. Ingat, SPM biarlah kita ambil hanya sekali. Okey, kita laluinya sekali dan mendapatkan keputusan yang terbaik, insya-Allah. Okey, kita lihat kepada contoh soalan yang sama yang tadi cikgu paparkan tadi. Okey, kita lihat kesalahan yang terdapat dalam ayat yang diberikan ini, iaitu pada era globalisasi ini, pelbagai jenis kenderaan yang moden telah mencipta bagi menggantikan kenderaan konvensional sebagai pengangkutan awam. Pengangkutan awam yang moden itu pula mampu memainkan tugas yang penting kepada sesebuah negara untuk mencapai kemajuan kerana sistem pengangkutan yang baik mampu menggerak ekonomi negara. Di antara contoh kenderaan awam ialah monorail, komuter, bas, teksi dan juga kapal terbang. Okey, jadi cikgu telah menyenaraikan kesalahan. Okey, kesalahan yang kamu dapat lihat yang berwarna merah. Okey, 6 kesalahan. Jadi, bagi kesalahan yang pertama iaitu mencipta, okey, melibatkan imbuhan. Okey, dicipta. Okey, imbuhan dicipta. Manakala bagi konvensional melibatkan ejaan. Okey, ejaan konvensional, dan tugas merupakan yang melibatkan kesalahan kata. Okey, kesalahan kata ataupun istilah. Bagi kesalahan menggerakkan, okey, menggerakkan merupakan kesalahan imbuhan iaitu apitan mengkan. Okay, di antara merupakan kesalahan tata bahasa kerana di antara tidak boleh diletakkan di awal ayat. Okey, di awal ayat. Seterusnya untuk kapal terbang merupakan kesalahan ejaan iaitu kapal terbang merupakan kata majmuk dan kata majmuk bebas. Okey, jadi kita tidak perlu menulisnya dengan cara rapat. Okey, kata majmuk yang perlu ditulis dengan cara rapat merupakan kata majmuk mantap sahaja. Okey, inilah jika anak-anak dapat lihat, okey, jika murid-murid dapat lihat, contohnya tidak ada kesalahan tanda baca. Okey, walau bagaimanapun, kesalahan yang lazim ada kesalahan imbuhan, kesalahan ejaan, kesalahan kata. Okey, dan juga kesalahan tata bahasa merupakan kesalahan yang paling banyak ataupun paling kerap ditanya, begitu juga dengan imbuhan. Jadi, saya mengharapkan agar anak-anak faham konteks akronim betik dalam menjawab soalan penyuntingan. Okey, ingat betik. Ingatlah soalan penyuntingan yang mudah anda faham untuk cara menjawabnya. Jadi anak-anak, cikgu telah selesai memberikan anda akronim untuk menjawab soalan penyuntingan menggunakan teknik betik. Okey, jadi ingat betik, ingat soalan penyuntingan. Semoga perkongsian cikgu ini memberikan manfaat kepada anda, memberikan 1001 makna kepada anda, dan cikgu akan terus mendoakan kejayaan kamu pada hari ini dan juga pada masa akan datang. InsyaAllah, semoga segala usaha kamu akan dibalas dengan kebaikan. Dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Saimi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang seterusnya. Digahayu bahasaku. Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.